Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia ini, kita dapat sekali lagi bertemu di alam maya secara FB Live. Okey, Waalaikumsalam Azila. Okey, secara FB Live untuk berkongsi tentang produk yang sangat-sangat luar biasa di Healthyway, iaitu Calcium K2 Plus. Apa kelebihan kalsium K2 Plus ni dan kenapa kita nak kena ambil kalsium yang mesti ada K2? Okey, untuk makluman ni, hari ni banyak orang concern tentang masalah kereputan tulang. Dia nak pastikan tulang dia mesti kuat. Dan sebenarnya untuk memastikan tulang seseorang tu kuat, dia mesti bermula daripada kandungan lagi. Maksud dia, bila mengandung kan, baby yang dikandung tu kita kena pastikan kalsium yang dibekalkan tu mencukupi. Sebab masa janin nak berkembang, janin nak membentuk anggota badan tu, dia mesti dibekalkan dengan kalsium yang mencukupi untuk membina tulang yang kuat. Okey, Assalamualaikum Kak Maria, Cikgu Jusa. Alhamdulillah, sama-sama kita menuntut ilmu pagi ni. Okey, jadi sebab tu kalau ibu-ibu yang mengandung, kena pastikan dia mengambil kalsium yang mencukupi lah. Okey, dan kemudian dalam masa yang sama juga, ibu-ibu yang mengandung ni pun kena ingat, bila baby dalam janin tu membentuk, dia tengah dalam pembentukan tu, dia kena dia punya kalsium pun akan disedut, akan diserap, akan ditransfer, dipindahkan kepada baby. Jadi kalau ibu yang tengah mengandung ni kurang ambil kalsium, dia pun akan menghadapi masalah ataupun ada risiko akan menghadapi masalah kereputan tulang bila dia meningkat usia. Tambah lagi bagi wanita-wanita yang dah menopause, lagi risiko lagi tinggi lah. Dia akan berlaku masalah kereputan ataupun tulang rapuh. Kadang-kadang kita tengok kan, orang itu taklah tua sangat kan, badan pun taklah besar sangat, tapi bila dia jatuh sikit je, jatuh tangga, dia tahan dengan tangan dia ataupun mungkin tergelincir dalam bilik air, tahan dengan tangan dia, tiba-tiba tangan boleh retak, tulang retak ataupun boleh patah. Ini semua berpunca daripada apa? Daripada masalah tulang yang tidak cukup kalsium. Okey, so jadi saya nak share sikit apa yang berlaku sekiranya kita kalsium dalam badan kita berkurangan. Dia akan menyebabkan masalah terleput tulang, terutama kalau kita tengok dari segi keperluan tulang. Contohnya bahagian punggung, kalau lelaki perlukan 33%, wanita perlukan lebih kurang sekitar 20% kalsium mesti ada dekat situ. Bahagian pelvis 20 ke 25%. Kalau tulang rusuk mesti ada 5 ke 10%. Tulang belakang, vertebrata kita kan, daripada atas sampai ke belakang, ke bawah punggung tu, ke tulang tongking orang kata tu, mesti ada sekitar 10% dekat situ. Tulang kaki perlu ada 3% kandungan kalsium. Itu adalah orang yang sihat. Okey, tapi kadang-kadang berlaku masalah kereputan tulang, tulang retak ataupun patah. Ini adalah berpunca daripada tadi lah, kurang kalsium. Jadi apa yang berlaku kalau kadang biasanya bila ada berlaku tulang retak dan patah dan sebagainya, dia juga boleh membawa kepada kematian. Ini daripada statistik yang kita ada ni. Dia kata 33% lelaki dan 20% wanita meninggal dunia setahun selepas mengalami masalah retak tulang di bahagian pinggul. Okey, dan kemudian ada juga sekitar 20 ke 25%. 20 ke 20% kira tinggi tau, maknanya suku 1/4 daripada mereka yang menghadapi keretakan tulang di bahagian peha akan berakhir dengan kematian selepas 1 tahun. Itu berlaku kalau kita kurang kalsium. Tapi ada juga orang yang memang prihatin, memang jaga kesihatan. Dia selalu ambil kalsium, tapi bila kalsium yang dia ambil itu tak ada mengandungi vitamin K2, apa yang berlaku? Dia tiba-tiba tengok dia punya saluran darah dia tersumbat. Dia kata, saya jaga makan, tak ada kolesterol kan, saya jarang ambil sup tulang, sup gearbox tu, roti canai pun jarang-jarang, tapi kenapa ada penyumbatan saluran darah? Sebenarnya yang menyumbat saluran darah bukan saja plak yang terdiri daripada lemak, kolesterol dan sebagainya. Sebenarnya kalsium yang berlebihan juga, kalau kita ambil dengan cara yang tak betul, juga boleh menyebabkan penyumbatan saluran darah, di mana kalsium tadi membentuk satu lapisan dekat kita punya saluran darah ataupun arteri. Risiko yang kedua ialah dia membentuk batu karang dekat buah pinggang. Sebab tu kadang-kadang kata, saya jaga makan, saya jaga minuman saya tak ambil banyak benda-benda yang bergas dan sebagainya. Tapi
Kenapa ni ada batu karang dekat bawah pinggang ni? Puncanya daripada kemungkinan berpunca daripada pengambilan kalsium secara berlebihan ataupun kalsium yang tak ada K2. Jadi bila saluran darah tersumbat, batu karang dan sebagainya, dia akan menyebabkan risiko-risiko lain lah. Contohnya kena buat pembedahan, buat laser pecahkan balik batu karang. Kalau yang tersumbat saluran darah tu kena buat bypass, dan juga mungkin akan menyebabkan risiko sakit jantung dan sebagainya. Jadi sebab tu baru ni pun ada dalam salah satu YouTube, Dr. Nordin Darus, dia pun ada sebut, dia kata kalau kita nak ambil kalsium mesti ambil yang ada K2. Okey, apa peranan K2 dalam kalsium ni? Sebenarnya vitamin K2 ni boleh mengelakkan risiko daripada kalsium tadi berkumpul dekat tempat yang salah. Macam saya kata lah, tempat dekat kita saluran darah, dekat kita punya buah pinggang. Nampak tak? Sebab dia jadi macam polis trafik. Perasan tak kalau pagi-pagi kan tengah jam-jam tu ada trafik. Okey, dia tahan kereta ni, lepas tu yang ni jalan kan, tahan yang ni jalan. Okey, so dia K2 akan bertindak seperti polis trafik. Dia akan beritahu, okey, kalsium pergi sana. Jangan duduk situ, itu tak betul tu salah. Kita bukan duduk tempat kita bukan dekat saluran darah. Tempat kita bukan dekat bawah pinggang. Pergi sana dekat tulang, dekat gigi, tempat yang memerlukan kalsium lah. Kan? Jadi itu salah. Minta maaf. Okey, yang pertama lah, maksudnya kalsium vitamin K2 ni akan membimbing kalsium masuk ke tempat yang diperlukan. Dan dalam masa yang sama dia boleh mengalihkan kalsium daripada untuk pergi ke tempat yang diperlukan lah. Itu kelebihan. Jadi dia boleh juga mengelakkan kalsium disimpan di tempat yang salah. Seperti tadilah arteri, buah pinggang ataupun dekat sendi. Kadang-kadang orang tu dia jarang makan seafood dan sebagainya, tapi kena gaut juga, kena arthritis juga, punca daripada kalsium yang berlebihan. Jadi penggunaan kalsium yang ada K2 ni sebenarnya juga mampu mengurangkan risiko berlakunya masalah penyumbatan saluran darah lah. Okey, so kalau kita tengok peringkat umur yang berapa ni yang kita punya kalsium mula menurun secara mendadak ni. Sebenarnya sama ada lelaki ataupun wanita selepas umur 30-an, memang nak kena pastikan pengambilan kalsium K2 dia mencukupi. Sebab apa, masa tu dia dah nak menurun. Dah menurun lah dia punya kalsium tu. Terutama ibu-ibu yang dah lepas bersalin, dah melahirkan anak ataupun yang dah menopause, itu lagi cepat. Penurunan jumlah kalsium dalam badan dia turun secara mendadak. Maksud dia, masuk umur antara 0 sampai 30-an, dia punya fasa pertambahan jisim tulang. Dia masa tu baru nak membina jisim tulang secara maksimum lah. Masuk umur 31 sampai umur 45, pertengahan 40-an lah, fasa pengekalan. Maknanya kita kena pastikan kalsium dalam tulang tu mencukupi, jisim tulang kita dalam keadaan yang kuat. Sebab apa, tulang ni masalahnya kita tengok luaran tak nampak. Yang bahaya ni yang bahagian dalaman ni, dia punya rongga-rongga kat dalam tulang tu, kalau tak cukup kalsium, dia jarak lah. Itu yang menyebabkan risiko reput tulang tu. Dan bila umur lebih 45 saja, 45 ke atas, masa tu ialah fasa kehilangan jisim tulang yang pesat. Terutama macam saya kata, lepas mengandung, lepas melahirkan anak, bila dah menopause, bagi yang wanita, jadi dia mudah kena masalah risiko reput tulang dan juga retak tulang dan sebagainya. Jadi hari ni banyaklah kalau kita tengok laporan-laporan akhbar yang menyebabkan risiko lah. So faktor risiko reput tulang ni pun selain daripada dalam ni, kita kena tengok juga. Pertama, peningkatan usia. Ini memang tak boleh elak, kita boleh kawal. Takkan nak kontrol kita punya umur kan. Kemudian wanita selepas putus haid, ini memang akan dialami oleh semua wanita yang panjang umur. Itu risiko bagi wanita panjang umur lah, menopause. Dan kemudian sejarah keluarga terdekat. Sebenarnya sejarah keluarga ni bukan apa, sebab daripada cara makan lah, cara pemakanan, cara penjagaan kesihatan, generasi keluarga tu sendiri. Kalau daripada kecil kurang ambil makanan yang ada kalsium, ataupun kurang jaga, jadi membesar, jadi seketurunan lah macam tu. Okay? Jadi benda ni boleh ubah. Boleh ubah. Tapi selain daripada tu, ada juga faktor-faktor yang kita boleh kawal sebenarnya. Contohnya kurang bersenam, so kena tambahlah exercise. Ataupun kurang mengambil makanan-makanan yang mengandungi kalsium. Adalah kategori makanan-makanan yang mengandungi kalsium. Ataupun suka minum teh.
kopi dan juga minuman-minuman bergas. Ini juga salah satu punca kenapa berlakunya masalah kereputan tulang. Ataupun mengambil pengambilan alkohol yang berlebihan. Bagi perokok risiko untuk kehilangan kalsium dalam badan dia sangat tinggi. Jadi orang yang merokok memang kena pastikan pengambilan kalsium ni secara berterusan lah. Ataupun pilihan yang kedua, berhenti merokok. Berhenti merokok lagi, jadi kehilangan kalsium tu dapat dikawal. Dan juga satu lagi ialah kalau berat badan terlampau kurang, mungkin terlampau kurus, itu pun juga salah satu punca kenapa kalsium kurang dalam dia punya tulang. So hari ini banyak risiko, banyak masalah yang berlaku lah. Jadi apa kelebihan kalsium K2 plus yang ada di Healthy Whey? Pertama sekali, anda bayangkan biasa kalau kita tengok kalsium kalsium di luar, kebanyakannya dia punya yang ada dalam tu cuma kalsium. Lepas tu dia kata ada vitamin D untuk penyerapan, paling-paling ditambah dengan magnesium untuk penyerapan juga. Tapi anda bayangkan di kalsium K2 ni, kalsium K2 plus mengandungi 8 khasiat. Nak cukup tunjuk satu tangan tak cukup. 8 khasiat yang diperlukan oleh tulang, iaitu pertama sekali dia ada vitamin D3, kemudian ada vitamin K2, K2, lepas tu ada kalsium, ada magnesium. 4 ni sebagai asas lah. Kemudian ada juga tambahan tambahan nutrisi tambahan untuk tulang, iaitu ada kuprum, boron, zinc dengan manganis ataupun mangan. Empat mineral ni memang sangat diperlukan oleh untuk membina tulang yang sihat lah. Jadi anda bayangkan kita belanja dengan sangat jimat lah, sebab kita bukan dapat 1, bukan dapat 2, bukan dapat 3, dapat 8 khasiat. So apa kelebihan bahan-bahan ni tadi? Pertama, K2 saya dah beritahu lah, dia sebagai macam polistrafik untuk membimbing kalsium masuk ke tulang, masuk ke gigi. Itu yang penting. Kemudian yang keduanya, kalsium juga merupakan komponen utama dalam tulang. Itu memang tak dapat dinafikan lah. Jadi dalam kalsium K2 ada 300 mg kalsium setiap tablet yang kita ambil. Kemudian ada juga vitamin D3. Ini kita kena faham banyak orang ambil kalsium tapi tak ada D3. D3 ni adalah untuk penyerapan. Bermaksud kalau kita ambil kalsium tapi tak ada vitamin D, sebenarnya satu pembaziran. Satu pembaziran, sebab kalsium yang kita makan tu tak diserap. Untuk menyerap kalsium ni untuk menyerap kalsium, badan kita mesti ada vitamin D. Vitamin D3 lah terutama sekali. Dia akan mempercepat atau akan membantu supaya kalsium yang kita makan ni dapat diserap ke dalam badan kita dan dihantar ke tulang oleh K2 tadi. Okey, jadi itu tiga yang utamalah. Kemudian selain daripada tu, seperti mana yang saya dah beritahu tadi, ada juga magnesium sebanyak 100 mg, zinc 5 mg, kuprum dia tak perlu banyak lah, ada sekitar 0.5 saja. Kemudian manganis dengan boron pun sama juga, 0.5 mg. Jadi kita punya kita punya kalsium ni sangat-sangat seimbang lah. Memang mengikut saranan yang diperlukan. Okey, selain daripada dia kata formulasi kalsium K2 ni dia bertindak mengurangkan mendapan kalsium berlebihan, iaitu vitamin K2 mengurangkan mendapan kalsium berlebihan pada dinding saluran darah dan membimbing kalsium serap masuk ke gigi. Itu kelebihan pertama. Yang keduanya, dia mengandungi kalsium karbonat dan juga kalsium sitrat. Ada dua jenis kalsium yang terkandung dalam kita punya kalsium ni, iaitu kalsium karbonat ni sebenarnya pembekal kalsium yang paling banyak sekali berbanding dengan yang jenis lain. Dan kemudian kalsium sitrat pula senang diserap. Dia lebih mudah diserap walaupun badan kita mengandungi asid gastrik yang rendah, dia tetap boleh diserap. Okey. Kemudian yang ketiga, dia hanya mengandungi 300 mg kalsium. Jadi taklah terlalu berlebihan. Kita ambil dah sekitar satu hari ambil 1 atau 2 tablet saja dah mencukupi. Sebab apa? Dia paling mudah diserap. Sebab kalau kita ambil lebih banyak, kalau mungkin kandungan dia terlampau tinggi. Kalau kita tengok dekat botol kalsium yang kita beli tu, dia punya kandungannya lebih 500 mg. Maknanya dekat situ dah tak perlu dah, dia akan berlaku pembaziran. Sebab dia boleh serap bawah daripada 500 mg. Kalau ambil lebih, dia sama ada tak diserap ataupun menjadi pembaziran lah. Okey. Dan kemudian tambah lagi vitamin D3 tadi boleh membantu penyerapan kalsium secara maksimum lah. Sebab apa yang dihasilkan dia, kalsium yang bagusnya, vitamin D ni sama yang dihasilkan oleh kita punya cahaya matahari. Hari ni banyak orang bekerja kan, matahari yang paling bagus sekali lepas terbit matahari tu sampai pukul 9, pukul 10. Tapi masa tu semua dah masuk pejabat, mana dia jumpa matahari lagi, betul tak?
kecuali orang yang ke Bendang pergi kebun. Sebab tu orang yang pergi Bendang pergi kebun ni, dia terdedah kepada cahaya matahari pagi tu, tulang dia kuat. Sebab dia ada vitamin D. Jadi bila dia ambil makanan-makanan yang mengandung kalsium tu, contohnya macam ikan bilis, apalagi makanan kalsium, susu, kalsium tu dapat diserap. Tapi kalau kita yang jenis tak berjemur ni macam mana? Sebab tu kena ambil kalsium K2 Plus. Jadi untuk manfaat kesihatan, pertama, bila kita ambil kalsium K2 Plus ni, dia boleh bagus untuk kita punya sistem kardiovaskular. Boleh mengekalkan tekanan darah tinggi dan juga denyutan jantung yang normal. Kemudian boleh menguatkan otot jantung. Dia membantu menguatkan otot jantung dan juga daya pam jantung kita. Yang ketiga, boleh mengelakkan mendapan kalsium. Maknanya dia boleh mencegah daripada berlakunya mendapan kalsium dekat saluran darah, dan dia dapat mengekalkan keanjulan saluran darah kita. Okey, yang keduanya, dia membina tulang dan gigi yang kuat. Ini terutama kepada ibu-ibu yang tengah mengandung, untuk kanak-kanak yang sedang membesar, untuk golongan dewasa dan juga terutama wanita yang dah menopause. Biasa kalsium dah sangat-sangat berkurangan dalam badan dia. Jadi bila ambil kalsium itu mengurangi risiko tulang patah, osteoporosis dan juga sakit sendi. Kemudian juga membantu dari segi flexibility dan juga mobility. Mudah kita nak bergerak lah sebab tulang kuat. Jadi nak angkat barang ke, nak bergerak, nak berjalan sebagainya, tak ada masalah. Kemudian yang bagusnya, dia kata boleh menikmati makanan yang sedap. Kadang-kadang kita tengok orang yang bila dah berumur kan, tak lalu makan, tak ada selera, pun salah satu punca sebab kekurangan kalsium dalam badan. Dan kalau nak awet muda, mesti nak kena ambil kalsium yang mencukupi lah, bukan berlebihan, mencukupi. Dan kemudian kalsium ni juga boleh membantu tidur yang lena, tidur yang nyenyak. Jadi satu tip daripada saya, kalau kita rasa malam tu nak tidur lena lebih sikit, okeylah kita ambil 1 biji kalsium sebelum tidur. Dia akan membantu kita untuk tidur lebih lena lah. Sebab dia dapat mengurangkan stres, mengurangkan kemurungan dan juga kebimbangan. Tambah kalau yang kita gabungkan dengan boraj, lagi power lah, lagi bagus. Dia dan juga sebagai bantuan tidur semula jadi. Maksudnya ambil 1 biji 30 minit 30 minit ataupun setengah jam ataupun 1 jam sebelum tidur. Kemudian untuk kehamilan yang sihat, tadi saya dah beritahu kan, untuk ibu mengandung, penting untuk pertumbuhan bayi dan juga kesihatan ibu. Kemudian boleh mencegah kehilangan kalsium, sebab bila ibu mengandung, baby akan serap kalsium dalam badan dia untuk pembentukan tulang dan sebagainya. Jadi ini boleh mengurangkan risiko osteoporosis, dan juga boleh mengelakkan kelahiran pramatang. Itu kelebihan kalsium K2. Dan yang kelima, mengurangkan kekejangan otot. Sebab apa, kadang-kadang perasan tak ada orang yang bila bangun pagi, kadang-kadang dia kena cramp ataupun tengah bekerja, dan paling bahaya kalau tengah memandu berlaku cramp. Itu memang serius, boleh menyebabkan kemalangan, boleh meragut jiwa, meragut nyawa. Jadi kena ambil kalsium yang mencukupi, yang seimbang supaya mengurangkan kekejangan otot. Kalau siapa selalu cramp, selalu sakit sendi, otot dia selalu tegang, kena ambil. Kemudian melegakan pergerakan otot yang tidak terkawal, dan juga boleh menggalakkan. Contohnya kalau kita exercise, mungkin berlebihan, kadang-kadang kita rasa otot kita sakit dan sebagainya. Dengan pengambilan kalsium ni dapat mengurangkan risiko tadilah. So itu antara beberapa kelebihan kalau kita mengamalkan pemakanan kalsium K2 Plus yang mencukupi. Saya rasa cukup setakat tu pada pagi ini untuk kita kongsikan dengan kawan-kawan kita maklumat tentang kelebihan kalsium K2 Plus. Dan yang penting sekali, kalau kita gabungkan, terutama macam orang yang ada masalah stroke, kita boleh gabungkan boraj dengan K2. Dia lagi cepat, dan juga bagi mereka yang ada masalah jantung dan sebagainya, pengambilan kalsium K2 yang mencukupi sangat-sangat membantu, insya-Allah. Okey, so saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.